Pakcik dah tua. 3, 2, Jangan go kuat. 1. Tak dengar. Sakit. Hello. Hello. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. I'm Zaidi. Mar Ali. I'm Mr. Hidayat. Nuraki. We are from the Black Cats Podcast. Okay, so sedutan daripada minggu lepas, kita ended off at Sihir. Bab yes, sihir. sihir, bab-bab sihir. So kita dah cakap dengan korang yang kita akan bring that topic for this week's episode. Tak ada part 1 part 2 lah basically. So kirakan ni kita just start a new topic pasal Tak ni motor. Okay. Pasal that topic for the last week punya quite short. Dapat cover 5 episode. So for this week kita punya topic is about sihir. So not just, I mean like everybody, aku rasa semua orang faham lah by now sihir tu apa. Kalau korang pernah tengok macam into this mystic world, korang probably already know lah sihir tu apa. Tapi no matter what, Ustaz akan tetap terangkan the basic first, macam untuk siapa-siapa yang tak tahu apa tu sihir. Then at the same time, apakah red flags yang kita patut watch out for, especially in terms of macam kalau for example kita perlukan kalau korang perlukan perawatan, pembantuan dari luar, kan takut korang salah, not say salah, macam engage the wrong person to help you guys. So at least today, this episode, Ustaz akan terangkan apakah refleksnya. So to begin, Ustaz silakan, apakah itu sihir? Bismillah. Okay, so sihir tu adalah black magic. Okay, sihir tu black magic. So sihir banyak cara dia dan banyak juga dinamakan sihir apalah. So nanti Ustaz akan explain. Pertama yang Ustaz akan explain adalah yang selalu berlaku kat Singapura atau kat luar negeri, adalah yang dinamakan sihir pemisah. So sihir sihir pemisah adalah sihir yang untuk memisahkan dua pasangan suami isteri untuk bercerai, untuk bergaduh, untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Okay, so that's one. Okay, so yang itu Ustaz akan explain dulu. Sihir pemisah ni adalah dia banyak cara yang dia boleh gunakan. Antaranya adalah dia boleh letak daripada makanan, dia boleh letak daripada minuman. So itu antara paling cepat nak masuk. Maknanya terus masuk makan dan minum. Usually yang ada kes yang Ustaz akan explain adalah kawan dia sendiri cemburu that dia kahwin dengan yang orang yang dia suka lah. So short story, dia menggunakan satu benda ni untuk memisahkan. Itu adalah sihir lah. Dia gunakan satu macam minyak. Dia letakkan dalam makanan tersebut dan dia kasih lah isteri yang kawan dia perempuan tu makan. Selepas dia makan tu, dia ada rasa few minutes, if orang cakap few minutes ke atau few hours after that, out of a sudden badan dia rasa panas, and dia start to nampak kelibat-kelibat that day lah. So sampai malam, so as dia ingat macam just hallucination dia, so dia try to think positive. As time goes by, dia rasa macam dia benci. Dia tengok suami dia benci. Dia tengok suami dia meluat. Tapi bila kat rumah je, bila suami dia pergi kerja, dia rasa rindu. Macam gitu. Atau kadang-kadang ada yang to the extent, dia bila suami dia keluar pun dia rasa macam tenang. Tapi bila suami dia patah balik, dia rasa macam very agitated. Walaupun suami tak buat apa pun, dia rasa macam marah, macam just benci, meluat. So itu antaralah sihir permisah yang banyak berlaku kat Singapura. Kedua adalah sihir mahabbah. Sihir yang attract the opposite gender. Kalau sihir yang attract the same gender, tu Ustaz tak nak campur. Tu bahaya. Okay? Itu muhasabah. Tu lu muhasabah diri sendiri. Okay? Tu bahaya. So kalau sihir yang mahabbah, maknanya sihir untuk menarikkan attraction, nak kasih attraction towards the opposite gender, pun banyak. Banyak kat Carousel. So senang nak dapat. Sebab ada social media, you ada cara internet untuk jual. So banyak yang akan gunakan. Dia selalu dinamakan, kalau pernah dengar, minyak dagu. Okay. Minyak dagu, dia boleh nama minyak bulu perindu, love potion, selalu banyak gitu. And it's not cheap, it's expensive. So nanti kat dalam situ dibacakan mantra-mantra dalam minyak tersebut, dan dia akan ajar steps by steps what you need to do. Okay, so antaranya yang sama lah, dia akan gunakan either dia masuk dalam makanan, dia dah masuk dalam air untuk diminum, atau dia terus cuit dekat
kulitnya atau kat rambut. Ada yang kat rambut. Dia bau je, terus permulaan dia akan rasa macam attracted all of a sudden. Minyak air toilet. Waterfall. Okay, dia akan rasa attracted to that person. Padahal dia tak suka orang tu. Itu sihir mahabbah. Pun banyak digunakan disebabkan, kesian agaknya dia banyak kena reject. So macam dia dah give up. Lepas tu dia macam tak boleh kena rejection anymore. Dia buat benda tu lah. Tapi percayalah, kalau you buat dengan cara gitu, wallahualam, selalunya dia tidak akan last lah. Because benda tu daripada nak menolong, dia akan menghancurkan rumah tangga tersebut. Macam itu. Sebab syaitan ni dia selalu nak kita buat maksiat. So nanti lepas kahwin akan ada gaduh macam biasa. So before kahwin, time girlfriend boyfriend kan, syaitan suka. So dia akan tolong, dia akan kasih kasih attracted. Tapi bila nanti dah kahwin, nanti akan ada perubahan daripada perkara tersebut. Nanti dia start macam to realize, benci bukan disebabkan saya benci macam aku actually tak suka lelaki ni. Nanti dia start to realize macam itulah. Tu pasal macam ada there's this orang pun kata bila part kita bernikah, syaitan akan menangis. Disebabkan apa? Kita melakukan perkara yang sangat agung, iaitu menghalalkan perhubungan antara wanita dengan lelaki. So itu memang dianjurkan sangat untuk nikah lah, so that kita akan dielakkan daripada maksiat. Itu antara sebab utama lah. Antara sebab utama adalah kita nikah disebabkan Allah SWT. Itu sunnah daripada Rasulullah SAW. Kedua adalah untuk mencegah diri kita dari membuat maksiat-maksiat tertentu. So itu pasal kita kahwin atau kita nikah lah. So bila dia buat sihir pemisah tu, usually is either sihir mahabbah ni pun boleh jadi kepada sihir pemisah. So sihir mahabbah ni dia boleh gunakan towards isteri orang. And bila dia buat itu, isteri tu akan automatically suka kepada orang yang menggunakan, and automatically akan benci kepada suaminya sendiri. So dia ada relate. Okay. So satu adalah sihir pemisah, satu sihir mahabbah. Yang ketiga adalah sihir dinamakan sihir junun. Sihir junun maknanya sihir untuk memberi seseorang itu jadi gila. Yes. I tak tahu apa sebab dia nak kasi gila. Mungkin dia iri ke dengan kerja dia, kerjaya dia ke apa, dia nak kasi tu tak boleh kerja. So first, antara symptoms yang ada, dia akan pergi ke bomoh atau dia pergi orang pandai, dan dihantarkan jin tu, tanggungjawab jin tu untuk masuk ke dalam otaknya, mentalnya, dan memberikan halusinasi, memberikan dia paranoia tersebut. Macam kirakan dia akan jadi gila. Macam dia nampak benda, dia tak boleh, nanti antara symptoms dia tak boleh fokus. Dia akan macam temono, nanti bila kita buat macam gitu. Then after that, dia tak boleh buat dia punya daily task sampai to next extent. So itu adalah sihir junun. For Ustaz, think Ustaz pernah jumpa dalam 4 to 5 cases of sihir junun lah. Very quite little. Tapi ada, mungkin Ustaz lagi belum lagi jumpa banyak lagi case lah. But apa yang Ustaz dah jumpa from my clients adalah around 3 to 4 yang Ustaz tahu sihir junun. So sihir junun tak main-main, dia betul-betul boleh gila berbual sendiri. Dia boleh betul-betul buat jadi gila. Dia boleh recover? Of course, dengan ruqyah. Sebab yang dianya asal gangguan adalah jin. Syaitan tu yang masuk untuk membuat dia halusinasi jadi gila. Untuk dia buat sendiri, untuk kontrol brain dia, tak boleh buat daily task, dia tak boleh, dia termenung, dia tak boleh fokus on percakapan lama. Macam gitu. So bila kita ruqyah, insyaAllah kalau sekiranya disebabkan gangguan, sebab dia pun ada medical. Medical pun ada play part on this one lah. So mental, dia akan start from anxiety, naik kepada depression, major depression dan seterusnya. Self-hurt dan seterusnya lah. So itu yang nombor 3. Yang nombor 4, actually dia banyak tau. So Ustaz just explain 4 lah. Nanti insyaAllah kalau next episode Ustaz sempat, Ustaz akan ceritakan lagi lain. Yang nombor 4 adalah sihir marad. Marad, bahasa Arab marad tu maknanya sakit. Sihir untuk memberikan penyakit kepada orang tersebut. Dia boleh kasih you epilepsi, dia boleh kasih you cancer, dia boleh kasih you tumor, dia boleh kasih you apa segala untuk apa Ustaz? Macam tak rasa macam ada lampu mati. Mana? Oh ni. Itulah aku pun tengok juga. Aku lupa ada lampu kat belakang kau. Sama. Okay. So sihir marad ni banyak lah. Kadang-kadang ada yang ni bukan patient. Astagfirullah. Buta mata.
Ini ingat ini bukan sihir. Ini dia buat sendiri. Bikin diri sendiri. Dia bikin sendiri. Okay. Say hey. Okay, so ni bukan passion Ustaz, tapi Ustaz dengar daripada one of Ustaz punya mentors lah masa Ustaz belajar. So dia ada cerita-cerita kisah-kisah dia lah. So dia cerita adalah seseorang itu dia kena stage 4 cancer. So dia orang just nak ikhtiar lah, macam medical dia dah try kan, and is kadang-kadang work, kadang-kadang tak work, kadang-kadang dia makin spread. So dia opt for ruqyah. So the first thing Ustaz tu datang, dia tanya few symptoms, banyaklah soalan-soalan tertentu. Lepas tu dia start ruqyah terus dia sakit, dia kerasukan, dia ada reaction yang sangat amat teruk. Tempat yang betul-betul tumor dia, tempat kanser tersebut. Tak salah Ustaz lupa lah dia kanser apa, Ustaz dia lupa. Cuma dia ada tempat tu dia pegang, lagi. Dan kita sebagai peruqyah, dia bercakap tangan dia terus rasa panas. Bahang punya sensation yang dia cakap ini tak normal. Really tak normal. Dibacakan lagi, baca, and terbukti memang dia ada gangguan lah, ada disihir. So disihirkan disebabkan itu sampai dia duduk kat perut lah. So the cancer is kat perut. I don't tahu apa cancer, but dia start Stomach cancer. I think dia start Lelaki, perempuan? Is lelaki. Selalunya kalau lelaki kolon Tak tahu lah. I think tapi is area perut dia semua. I don't know. Kelun. I don't know itu betul ke tak. Tapi dia pegang bahagian perut and dia rasa memang amat bahang, and dia sakit yang teramat. Dia rasa dicucuk-cucuk. Padahal dia peruqyah tu dia just letak je, tapi dia rasa dicucuk-cucuk. And dapat tahu dia kena sihir. Sihir apa? Sihir makulat. Maknanya daripada makanan. Sihir? Makulat. Makulat tu bahasa Arab. Makulat, masyrubat. Makulat tu dia makanan, masyrubat daripada minuman. So dia kena. Dan antara simptom dia lah yang dia kena makulat lah. Dia teringat that after dia makan tu, after that dia receive banyak changes after that. Gangguan. Dia start tu ada fear, mimpi-mimpi buruk, mimpi ular, keep on mimpi ular. And ada dia mimpi ular tu belit kat perut dia. Dia mimpi ada orang, and benda ni happen kan 1 year plus 2 years. So dia ingat macam medical lah. Prolong. So dan to an extent where 1 year after that dia termimpi ada orang kasih makan. So antaranya penonton, if you tak tahu, kalau sekiranya ada orang kasih you makan atau ada orang hidangkan makan and paksa you macam makan. Usually makanan yang ada kat depan mata tu benda yang kita suka. Usually kalau sekiranya seorang tu ada gangguan, itu antaranya sihir renewal. Dia nak reunion pula. Reunion lain. Renewal. So dia nak renew contract, dia akan selalu dalam mimpi diberikan makan. Selalunya. So macam itu. So hati-hatilah. Ada such thing as expiry and after that you renew? Ada lah. Kontrak really perjanjian dengan kontrak dengan jin. For example, okay. For example macam Saka penamping. Dia perjanjian 7 keturunan. Tapi possible tak after 7 keturunan dia nak lagi? Ke dia stop? Ada possibility dia nak. Syaitan memang akan buat gitu because dia dah sedap. Tapi perjanjian dia dengan tuan dia. Perjanjian dengan khadam. Perjanjian dengan yang orang pandai tersebut. Yalah kan. Tapi kita yang dapat mimpi tu dia yang kasih kita makan. Untuk renew lah. Tu petanda. Itu petanda that dia nak renew kontrak. Dengan maknanya bomo tu nak buat balik. Sebab usually sihir gini tau. Sihir adalah I go to you, you sihir dia. Yang correct. Maknanya I tengok macam dia punya kontrak dia mungkin dengan kontrak dengan bomo untuk setahun nak kasih sakit. Sekali macam tak puas hati. Nak habis lah dengan dia. Dia datang balik, dia cakap renew. Berbayar lagi, dia renew balik. So cara dia renew antara tanda-tanda mimpi adalah diberikan makan. Selalunya gitu. Kebanyakan lah. Tapi yang dapat mimpi tu is orang yang kena. Yes. Maknanya Allah nak kasih petunjuk lah. So macam gitu. Usually gitu. Mimpi-mimpi ni Allah kasih petunjuk. Wow. Kadang-kadang kita mimpi tempat yang kita very familiar. Selalu mimpi tempat tu. Kemungkinan kat situ juga yang ditanam. Possible. Banyak benda possibility. Possibilities banyak. So Allah tu maha kuasa. Yelah. So antaranya tadi apa? Sihir marat kan. So dia lepas tu dia dapat tahu dia sihir. So dia keep on ruqyah, self ruqyah. Dia makan kurma, dia makan semua barang sunnah. And if I'm not wrong, dia mimpi tak salah Ustaz, dia mimpi dia dalam toilet dia berak keluar darah. Dalam mimpi tu. Terus after few months, doktor mengatakan bila dia scan, dia cakap dia punya benda tu terus makin kurang and hilang. The cancer or tumor. Ya, tumor tu hilang. Ada growth lah. So doktor macam Tu kira-kira dah habis lah. Dah. Habis. Tu cakap benda is because of sihir. Macam gitu. So sihir marat memang macam mana Ustaz cakap dia ada packages lah. Dia ada package. So antara yang diorang kasih adalah either you nak kasih dia lumpur. Paling mahal sihir saya mati lah. Mahal Itu mahal. I think around 5 figure. Allah. Around 5 figures.
5 figures gitu. That's why nak bomoh orang bukan murah sekarang. And orang yang bomoh tu, oi, masya-Allah. Kaya-kaya semua. Satu patient dia dah berapa dorang? Correct. So sihir sampai mati tu bahaya sangat. Memang betul ajal semua daripada Allah SWT. Cuma sihir tersebut adalah sebagai sebab saja untuk dia meninggal. Punca dia lah. Punca dia. Macam gitu. Macam kita kalau for example kita ni masyarakat Melayu ni selalu fikir gini. Selalu kita bila tengok orang meninggal kenapa dia mati? Kita cakap kenapa dia mati? Lepas tu kita akan teringat taklah dia ada sakit gini. Sebab Allah akan selalu letakkan sebab. Jarang kita macam dia dah mati, ni dah ajal. Jarang. Tapi orang yang tahu dia akan cakap ni dah ajal. Sakit itu hanya penyebab saja. Macam itu. So sihir tu boleh Allah izinkan sebagai penyebab. And possibly mungkin disebabkan dia sihir Allah masukkan dia syurga. Possible. Sebab dianya hidup sampai dia mati bukan kehidupan sebagai orang yang normal. So kita pun nak kena faham setiap kesakitan yang kita lalui Allah akan ampunkan dosa. Mungkin kita tak tahu. Mungkin Allah kasih ujian ni is for dia to change. And mungkin kita, that's why kita jangan pernah don't judge a book by its cover. Kadang-kadang kita nampak orang tu raga gini tapi dia solat tak. Mungkin ada adalah kesalahan-kesalahan tertentu. Tapi kita tak tahu mungkin malam tu yang hari tu kita kutuk, malam tu dia tertengok cerita ceramah ke, terus dia nangis and dia bertaubat pada malam tersebut and dia terus meninggal. Masuk syurga kalau Allah dah ampunkan dosa dia. So kita jangan judge, kita selalu doakan yang terbaik. Kita selalu sangka baik. Sangka baik itu memang sangat susah pada akhir zaman ni lah. So kita selalu kena sangka baik. So tu antara 4 yang Ustaz akan explain. Nanti insyaAllah kalau kita seterusnya nanti kita akan explain lagi yang lain. Amongst all, mana paling ekstrim? Semua ekstrim. Paling ekstrim. Semua is ekstrim. Sebab dia gini tau. Every sihir dia ada the most extreme level. Dia bukan macam sihir pemisah maknanya lagi rabat daripada marat. Tak, marat lagi suka lagi rabat daripada junun. Tak. Semua sihir tu ada tahap dia sampai to next extent. Ya, kita letaklah sihir pemisahan lah. For dia example, ada to next extent sampai mati. Dia ada level 1, level 2, level 3, level 4. Bukan mati lah sihir pemisah kalau ada boleh lah. Maknanya dia nak kasih, kirakan for example dia suka perempuan tu, dia nak suami dia sampai mati, sakit, kasih dia sampai give up dengan suami. Dia possible. There's a lot of possibilities. So sihir ni dia ada banyak peringkat. Lagi ni black magic we are talking about black magic, bukan white magic. Black magic dia selalu menggunakan perkara-perkara yang najis. Perkara-perkara yang kotor. Pakai tulang babi, pakai bangkai, dia pakai darah binatang, seterusnya lah. So the more dia pakai, lagi banyak yang dicampurkan dalam tu, lagi dahsyat lah sihir. So macam itu. And some dalam black magic pun dia ada hierarchy lah. Dia ada ranking. Yang rankingnya ni ranking bawah, ranking atas. So ada yang ranking atas tu dia boleh settle semua. Tapi ada yang ranking bawah dia tak boleh pakai yang sihir kat atas ni. Dia macam itu, takut nanti dia game over juga. Wallahualam macam gitulah. So called yang what I know lah from my mentors juga. Mentos tu yang gula-gula Dia mentor. Juga aku dengar mentos. Tak apa. Aku nak tegur, takut kacau. Salah apa? Dia so macam mentor, my teachers yang ajar. So dia cakap gitulah. There's a possibility macam itu. So kita tengok kadang-kadang ada yang bomoh tak sanggup nak buat. Kita pernah dengar tak masyarakat Melayu bila dia ada sihir, dia pergi ke orang pandai yang lain juga yang menggunakan khadam, menggunakan jin, dia tak boleh handle. Nanti dia muntah darah, dia tak boleh handle, nanti cakap tak boleh, ni tak boleh. Mungkin jin dia tak mampu nak ni. Tapi kalau menggunakan ruqyah syariah, menggunakan ayat Quran, menggunakan hadis Nabi SAW, insya-Allah memang tidak ada halangan sebab Allah tu Maha Kuasa. Dia tidak ada, kalau you pergi Siam ke, pergi mana ke yang memang dahsyat-dahsyat lah diorang punya sihir tu. Tapi dengan ayat Quran memang diorang tak boleh lawan. Okay, I got one question. Silakan. Is there a difference between bulu perindu dengan minyak dagu? Cara je lah. Is it? Cara. So minyak dagu usually dia akan ambil daripada mayat. Mayatnya yang baru ditanam tu dia akan ambil, if I'm not wrong, dia bakar, lepas tu dia akan ambil cecair itu dimasukkan. Nanti dia mantra-mantra lah, dia kasih balik kat bumbu tu, dia mantrakan. Yang bulu perindu tu dia actually bulu perindu. You Google lah penonton, bulu perindu dia macam benda kecil-kecil tu, dia letak kat dalam, cuma dia membacakan mantra yang tertentu ke dalam benda tu. So maknanya dia isikan sesuatu di dalam. Tanggungjawab dia yang jin yang kat dalam tu adalah untuk memberikan
attraction. Dia buat nampak dia handsome, kasih yang opposite gender suka kat dia macam tu. Yelah. Minyak dagu dahsyat bro. Sebab cara kan saya cakap, cara dia nak buat sihir tu lagi dahsyat, lagi macam kirakan susah, lagi dahsyat lah sihir dia. Macam mana you nak pergi, for example in Singapore lah, mana you nak cari mayat selainkan mortuary? Kubur lah. Macam mana nak pergi? Kubur kan dia pakai batu. Kurik lah. No, dia pakai batu. Tak pernah nampak tanam. Kubur sekarang kan semua batu. Dia dah tanah-tanah. Lepas tu dia letak konkrit. Yelah. Macam mana nak? Betul Nak lah. ni. So maknanya usually yang kat mana? Kat luar negeri. Tapi kat Singapore possible tak? Possible lah kalau dia ada kabel lah. Kalau Mencuri kubur lama, Melainkan kalau dia kalau kubur kubur lama, baru macam sekarang. Okay, I ask you. Kalau kubur lama, dia nak ambil dagu dari mana? dia Dari tulang. kubur dah tulang. So dia nak dagu. Melainkan kalau orang tu bunuh orang tu lah. Correct. So cara dia bunuh ke, syaitan lagi suka, lagi dahsyat lah. So that's why minyak dagu ni dia very strong. So kalau dia ambil Stong minyak dagu tu minyak dagu daripada dagu manusia lah. Takkan dagu kambing. Mana tahu kalau binatang. Takut kalau dagu kambing dia macam mana Kan je. muka macam kambing lah. Dia pakai terus kambing yang suka dia. Macam ni. Dan usually dia akan pakai manusia. So dia akan pakai manusia. And susah nak dia lagi susah dia nak dapat perkara tersebut, lagi macam dahsyat lah. Yelah. Bulu perindu is bulu perindu tu. Dia masukkan, dia bacakan sihir mantra dah. Okay. So itulah. Such a disgusting act lah. Yeah. But people do it. Macam Ustaz cakap, Just to get what they want lah. Correct. Pertama usually dia ada something happen before that. Usually maknanya dia dah cukup kena rejection and dia betul-betul suka perempuan ni, and perempuan ni pula mainkan hati dia. Dia hentam balik. Dia kasi ni betul-betul kau attracted Dia tu. kirakan macam sekarang budak-budak sekarang suka apa is the villain face macam villain prodigy story something like that. Sebab apa? Senang. Dia bayar, pakai, mujarab. And dalam review kalau you pergi so kalau for example you pergi review dan di Slow Ocean, banyak yang cakap jadi benda jadi very good item. Maknanya jadi. So you imagine berapa ramai yang digunakan kepada perempuan-perempuan kat luar sana. So imagine macam it's a lot. Okay. Review dia bukan 4 star 3 star, it's 5 star. But then okay, because there's this thing it's called placebo effect, kalau kau dah pernah dengar. So placebo effect ni kirakan untuk korang yang tak tahu placebo effect ni apa. Placebo effect is all in your head. Kirakan macam whatever you think is working ke or is happening is all in your head. Macam for example lah, letak kau makan benda manis, tapi orang kata kau tengah makan benda masam, then kau start rasa benda masam. Okay, that's basically your head playing. That's the placebo effect. So kalau macam for example, kalau benda-benda gini macam minyak dagu lah, minyak bulu perindu ke, okay, for example it's actually just a scam. Okay, letak just a scam pasal orang tu nak scam, tapi betul tu jadi. Sama. Okay, kalau scam, maknanya orang yang suruh dia buat tu dia tak tahu apa-apa lah. Tapi tetap jadi. Tak, kalau sekiranya itu syaitan lah, itu gangguan daripada luar. Tapi usually kalau sekiranya ingat, orang yang nak scam tu dia maknanya ada ilmu untuk bukan ilmu, maknanya orang yang betul-betul memang pandai buat ni, dia akan mengisikan sesuatu. Kalau dia nak scam, dia cakap letak Yelah. padahal benda taruhlah minyak atar je. Tapi tak ada mantra, tak ada apa. Dia jadi minyak atar, takkan work. Dia takkan work. So it won't work. Kalau sekiranya orang tu bukan scam, usually yang tak scam tu yang jadi. Kalau scam selalu tak jadi. Itu yang cakap placebo effect, macam rasa. Tapi kalau yang bukan scam, even yang perempuan tu benci kat kita pun, kita pakai dia tu je suka. Yelah. Nampak depan mata Correct. Kita akan nampak dia change tadi, macam dia rapat dengan kita, dia talk to us. Okay. Then dia start to suka macam tu. Itu dia punya effect dia. Okay. Then okay. Now we go to the next part. Red flags. Yes, now to the red flags. Apakah yang patut penonton-penonton kita tengok bila Watch out lah. watch out for bila diorang sedang minta tolong ke, atau diorang sendiri nampak orang tu tengah kena rukiahkan tapi diorang tahu, mungkin diorang tak tahu benda tu salah tak, apalah reflex dia. Selalunya kalau yang tu dia pakai macam mantra-mantra. Okay. Itu kalau black magic lah. Kalau you pergi bomo, diorang akan pakai mantra-mantra. Diorang tak akan pakai ayat Quran.
Dekat bro. Kau nak dekat macam mana lagi bro? Lagi ni ke bro? So tak kata apa-apa. Tak. Dia tengok je. Dia tengok mikrofon kan. So for example macam kalau Black Magic, dia akan menggunakan mantra-mantra tersebut. Dia akan kumat kamit ke. Kita macam apa sih dia ni? Tuan-tuan panggil-panggil. And usually dia boleh telik. Dia akan pandai telik. Dia cakap kau pergi sini. And betul. Kau pergi sini, this place and kena. Itu one. Kedua adalah cara pengubatan. Ada yang kita pernah dengar dia sampai macam buat benda yang tak elok lah. For example macam dia cakap yang ni boleh tapi dia nak kena mandikan orang tersebut. Kena tak pakai baju lah, seterusnya. Ada macam gitu. Dia itu gatal kat ibu tu. So tak tahulah, but ada je tu. So itu dah second red flag lah. Itu memang dah bukan red flag lagi lah. Itu dah entahlah apa flag yang ada lagi lah. If you buy the bubble teas, dia tak. So macam itu. Yang ketiga adalah kalau for example yang banyak orang confuse adalah the white magic. Tak pause. Kau tahu kan apa tu? Aku tahu. Tengok dah main tau. Yeah. Dah main. Banyak main ni. Saya dah ingat white magic ke apa. So white magic. So white magic yang orang banyak confuse. Dia pakai Al-Quran. Tapi dia selitkan dengan seruan-seruan kepada jinnya. Seruan yang dia menggunakan nama, macam kirakan nama yang kita tak kenal. Dia panggil itu khodam dia lah selalunya. So macam gitu. Dia akan pakai Al-Quran, tapi selalunya pakai tangkal. Dia akan pakai keris. Okay, so actually keris ni Ustaz tak suka jadi controversial sangat. So keris ni actually memang daripada culture orang Melayu lah. So kita pernah terdengar some people say that kalau dia selalu asapkan ni maknanya nak mengisi. Actually tidak. Actually ada satu ulama Singapura kita jugalah yang saya sangat hormati, dinamakan Syekh Abu Zaki. Dia masya-Allah tu, dia explain. You can research kat Google banyak. Dia explain tentang keris. Kenapa kita pakai haba panas untuk panaskan keris? Kenapa kita tak bakar? Semua ada. Dia cakap is actually rumah dia yang penuh dengan keris I Is think it so. he has a different types of keris, tak lupa. salah. Tapi you can search Syekh Abu Zaki. So dia explain tau kenapa keris dia dipakai haba, dipanaskan, nanti dia letakkan minyak wangi. Itu untuk menjaga material tersebut daripada karat. Yang tak boleh, dia pakai keris tu, dia cakap ni aku dah isi, dia baca mantra, dia pakai. Dia tak boleh. Tapi kalau dia bakar, macam kadang-kadang mungkin dia ambil hari Isnin ke atau hari Khamis, dia ambil mungkin hari yang berkat. Kan kita ada puasa Isnin Khamis, mungkin dia ambil hari yang berkat. Kita tak tahu, kita sangka baik. Tapi dia cakap bila diasapkan, bukannya kita pakai kemenyan, kita selalu pakai gaharu. Asap tu akan keluarkan wangian-wangian tertentu. Jadi keris tu akan dijaga dan wangi. Macam gitu. So orang banyak salah faham. So you need to understand actually dalam culture atau adat Melayu tu memang kita ada that keris, macam mana diperbuatnya keris tersebut, macam nak jaga. Yelah. Itu you nak kena tanya pakar. That's why kita tak boleh jump to conclusion orang tu pakai keris tak boleh. No. Dia kadang-kadang pakai keris memang dia mungkin pesilat. Kita pun kena faham pesilat ni ada yang dari segi batin dengan zahir lah. Yelah. Yang zahir tu tak ada masalah. Macam kita tengok yang Olimpik tu tak ada masalah. Diorang pun minat keris. Correct. Sebab memang adat dalam persilatan. Correct. Tapi kalau macam yang dah pakai batin, dia pakai zikir terus dia pakai khodam, yang tu tak boleh. That's why kita kalau berukiah, kita nampak keris, kita selalu tanya, ni siapa punya? Ni keris bapak saya. Bapaknya masih hidup tak? Masih. Boleh tanyakan keris ni berisi ke tidak. Nanti cakap, bapak saya cakap, tak, yang ni perhiasan dia beli dekat Melaka. Atau dia beli kat ni, dia beli kat tempat ni. Memang kita just beli daripada kedai. Dia cakap memang cantik dia punya ukiran. Dan kita pun check ukiran dia is just design. Dia tak ada macam kalimah-kalimah tertentu. Dan okey. Selalunya okey macam itu. So jangan sangka dululah itu bukan red flag, itu just jaga-jaga. Ada blue orang flag. Ada white flag. Apa flag yang ada lah. Tapi dia 50 tetap kena jaga-jaga sebab kadang-kadang memang diorang menggunakan keris untuk mengisikan sesuatu. Tapi ada just perhiasan. Memang dia suka keris, dia minat keris. Macam kita ada orang minat Iron Man. Dia minat Iron Man, dia walaupun tak boleh simpan patung Iron Man dia, simpan patung tak boleh, dia suka taruhlah. Ada orang, Ustaz ada kawan Ustaz ni dia suka sangat dengan Thanos punya tangan.
Aku kalau pen kamera dia nampak tau. Why not? Tak ada masalah. Tak boleh. So, Tak boleh, macam- tak boleh. Posisi dia salah. Posisi salah. so macam gitu. You understand kan? So penonton memfaham. Kita selalu kena sangka baik. Tanya dulu. So kita nak kena selidik dulu. Yelah, So, yelah. jangan suruh to jump to conclusion. Yes, correct. So in Singapore banyak yang dia dinamakan ilmu hikmah. Okay. Tu white magic lah. Dia nama terbalik-balikkan je. So sama dia akan menggunakan Al-Quran. Nanti dia pakai khadam. So selalunya nanti kalau orang yang ada khadam, orang ada khadam kan, dia punya cara perukiah dia nanti gini. Dia akan bila dia rukiahkan orang, dia akan rasa penat. Okay. Dia pun akan rasa Dia yang penat. drain out. Dia orang yang dirukiahkan dia drain out, dia pun akan rasa very drain out. Kalau kita perukiah biasa, yes, kita akan rasa penat. Tapi dia ni to an extent where kadang-kadang dia tak boleh bangun. Besok dia balik macam, oh alamak, terus macam rabak. Disebabkan yang dalam badan dia, jin yang dalam yang perukiah tersebut, dia melawan dengan jin tersebut yang tu. Okay. So bila dia masuk badan, dia punya badan yang akan rasa sakit dia. Yelah. So selalu gitu. Macam kalau persilatan, if I'm not wrong, persilatan yang menggunakan kebatinan. Dia menggunakan pendamping. Dia menggunakan khadam. Nanti dia, kalau dia nak rukiahkan orang, automatik nanti dia boleh ubatkan orang. Dia semula jadi. Dia tu boleh ubatkan orang. Tu maknanya dia menggunakan benda dalam tu untuk mengeluarkan. Bedek kan. You imagine, you pergi doktor tu cakap, dia kan kalau doktor dia akan letak dia punya cert untuk tunjukkan dia daripada mana-mana. Dia tak letak apa. Atau dia cakap, bila kita tanya, doktor belajar kat mana? Oh tak, ni saya dapat semula jadi. You nak pergi kat doktor tu? Macam pelik kan. So mesti kita kalau tanya, for example, keturunan awak yang boleh berubat, ada Ustaz bapak saya, dia belajar ke atau dia natural? Oh Ustaz dia belajar. Dan baru kita tanya macam mana caranya. Oh Ustaz dia baca ayat Quran, dia tiupkan air, dah, itu je. Oh tak ada masalah. Tapi kalau dia cakap dia semula jadi, tak tahu pasal dia boleh berubat dengan orang, yang itu red flag. Kita kena selidik lagi. Nak kena tanya lagi, ada tak dalam keturunan dia yang ada pass down something macam gitu. So red flag saya banyak. Dia pakai tangkal, suka pakai tangkal, pakai wafak, pakai azimat, yang tu tak payah. Tak guna. Kita, kalau for example, you letak taruhlah ayat kursi, you tampalkan ayat kursi daripada Quran, tak ada campur-campur, tapi tak baca, jin tetap masuk. Yalah, kosong lah. Kosong. So ayat kursi tu bila kita tampal tu bukan untuk menjadikan tangkal. Kita untuk mengingatkan diri kita. Bila kita pasang baru terbaca. Itulah. Macam itu tak ada masalah. Tapi kalau kita just tampal, ni mesti kita protect. Tak ada. There's nothing. So sama dengan wafat. Kita pernah go through satu, dia is an old man lah. So orang tua ni dia sikit susah nak alihkan dia punya mindset. So bila kita tanya dia datang kan, dia panggil kita. Okey lah, kita datang. Cik, apa masalah? Dia cakap, saya ada gangguan nampak kelibat-kelibat. So kita dekat pintu, ada wafak. Habis yang tu apa? Yang tu orang kasih, jadi rumah tak ada gangguan. Yes, rumah tak ada gangguan, rumah tak terbakar, pencuri tak boleh masuk tu dia macam kena pukau. Tu kita tanya ni, habis Haji panggil kita buat apa? Yalah, yang ni this is the episode yang previously yang you did at Susul lah. Ya, apa gunanya? Yalah. Kenapa panggil kita? Pakailah wafak tu. Ustaz gini-gini. So berguna tak? Tak, baru dia turunkan dan kita bakar. Sebab bila akidah kita ni dah i'tiqad kita, maknanya kita ni kepercayaan dah kita tergantung kepada wafak tersebut, itu yang bahaya. Dasar ulama mengatakan elakkan atau dihukumkan kepada syirik, dikurungkan kepada haram. Tak boleh. Disebabkan talisman ni dia akan mengubahkan akidah. So kita macam kalau keluar tanpa that benda, kita rasa macam alamak, nanti ada something bad will happen. Ada akidah kita bukan kepada Allah SWT, kepada tangkal tersebut. Jadi hati-hati. Itu yang antara red flags lah. So you just, itu yang paling prominent. Is it prominent? Prominent tu apa? Aku main sebut je prominent. The most yang happen. Yang paling nampak nyata, yang boleh nampak red flag dia. Yes. Macam gitu. Pasal ada yang macam dorang selubung macam mayat. Pun ada kan. Kalau macam pakai kain, macam for example mayat pula ni, for example patient tu lagi baring. Kadang-kadang bila kita rukiah dia terus baring terlentang. Yelah. Kita tutup pakai selimut tu sampai ke bahagian leher, disebabkan kadang-kadang perempuan. Yelah. Bukan pasal kita nak selubung, nak buat macam mayat, tak. Dia kita tutup tu, kita nak jaga aurat dia, aib dia. So kita akan cakap, panggil suami dia akan tarik and jagakan dia. So kalau kita rukiah, benda tak tertarik. Sebab kita bila baring, kadang-kadang baju ternaik, seluar ternaik. So kita akan tutup daripada bahagian kaki sampai ke bahagian leher. Yelah. Macam itu untuk menjaga auratnya, itu saja. Tapi kalau dia baca
okay, awak nak kena pakai baring, dia akan liputkan kain kuning, dia tutup sampai muka, dia baca. Yang tu boleh red flag. Disebabkan kenapa nak tutup muka? Yalah. Tak payah tutup muka pun. Dia kalau nak jaga aurat, dan tutup sampai leher saja. Sebab muka kita kena tengok reaksi dia, apa dia nak ni. Yelah. Ya, so hati-hatilah. Dia actually banyak. Cuma that is the most prominent one. So, yeah. Semua tak Aku tak. Okay, so itulah itu antaranya lah. itulah few of the red flags yang korang patut jaga-jaga. So ingat jangan how to say Jangan menduakan Tuhan lah. Okay. Sebab benda yang syirik ni syaitan suka. Menduakan Allah SWT. Correct. Syaitan memang suka. Correct. So jangan buat gitu. Dia akan cari cara dia akan cari atau dia akan usahakan sedaya upayanya untuk kasih you syirik kepada Allah, terpesong. So jangan. Ingat Allah tu ada. Ni aku tolong Ustaz Selit, kalau korang perlukan khidmat peruqyah ke atau korang just nak semak. Pagar. Pagar Semak rumah, lain, semak. bukan semak. Semak lain tau. Untuk pagar rumah, boleh hubungi kita, jadi kita go to Ustaz, dan ataupun korang boleh contact Ustaz straight dekat dia punya IG, dekat dia punya ID dekat dia punya IG. bro. Okay. Yeah. Talking about the word semah. What's the difference I about... didn't even talk about this already. Is it? Yeah. The word semah. First few episodes we got talk about this already. Is it? Yeah. Word semah. Yeah. So But if you semah- want, we can recap a bit. Apa tu bezanya sembang dengan pagar again? Cakap dah tahu. Sembang dengan Rukiah. Recap. Tak salah recap. Ingat dia dah tahu. So, baru Ustaz nak suruh ID explain. Recap. So semah tu kalau kira kita tengok orang-orang dulu, dia menggunakan makanan, dia letakkan dalam rumah dan dia akan tinggalkan dia buatlah. Tak, dia akan tinggalkan macam for example 2-3 days, 2-3 hari dia akan tinggalkan, and orang tak boleh masuk dalam rumah. Ibarat macam kasih apa tu? Allahumma salli ala Sajian. sajian. Nasib baik dia ingatkan. Kasih sajian, so dia keluar. Itu tak boleh. Haram. Tak boleh. So yang pagar adalah kita menggunakan azan, kita akan baca kepada 4 penjuru, kita akan gunakan spirit ruqyah, dan after that kita akan menasihati owner rumah what to do next, and kita akan ajar macam nak pagar rumah. So next time kalau dia pindah ke apa, dia can do by dia diri sendiri lah. Dia tak payah nak keep on panggil. Correct. Jangan mengharapkan peruqyah. Bukan kita tak nak tolong. Cuma kadang-kadang tu you need to be confident with yourself. Macam Ustaz selalu cakap, best ruqyah, best pagar is by your own. Yes. Yourself. Dia actually boleh pakai ustaz, nak pakai diri sendiri. Astagfirullah. Haula wala quwwata illa billah. Dia keluarkan benda. Dia keluar itu buat apa? Itu Gangguan. entahlah. Korang hidung dia. Ni bukan pagar yang kunci rumah. Okay. Saya abaikan tu, okay. So macam gitu. So pagar rumah ni dia very simple. Ustaz selalu nasihatkan my clients, pagar tu kena buat lah at least sekali lah bila masuk, then after that you maintain. How do you maintain? Ada cara-cara tersebut. So antaranya adalah very simple, adalah membacakan suratul Baqarah. Yes. Kenapa baca suratul Baqarah? Disebutkan dalam hadis. Sesiapa yang membacakan Al-Baqarah kepada satu rumah, maka syaitan akan keluar atau cabut. Habis ulama ada menafsirkan berapa lama? Tak 3 lama. hari. 3 hari saja. So after that dia tambah balik. Apa maksud daripada tafsiran tersebut adalah Rasulullah nak kita istiqamah. Selalu. Selalu bacakan suratul Baqarah. Kadang-kadang kita kita tahu surah Baqarah tu is, if I'm not wrong, adalah 3 juzuk lebih. 3 juzuk gitu, setengah gitu. So mungkin nak baca dalam 1 jam setengah. Untuk orang yang selalu baca atau dah terbiasa baca Al-Quran dalam 1 jam 1 hour 15 minutes. Tapi kalau untuk orang yang masih merangkak-merangkak, jangan risau. Allah akan melihat kepada usaha yang you buat. Yang penting you baca. It's way better daripada you buka Spotify. Disebabkan you boleh niat dalam hati, aku nak pagar rumah dengan keberkatan ayat Quran dan kepercayaan pada hadis Nabi SAW. Surah Al-Baqarah. Okay. So bila kita baca, kadang-kadang kita boleh separate. Okay, mungkin first day kita baca 5 page, second page, okay kan, and second day another 5 page, macam gitu. Is better. Boleh, tak ada masalah. Silakan. Yang penting ada ibadah. So dalam rumah tu, for example, I kasih, taruhlah you beli ustaznya spray.
Tapi you tak ada ibadah, you tak azan kat rumah, you tak ada solat jemaah, you tak ada zikir harian, you pakai spray. It doesn't work that way. Ia tak akan ada manfaat langsung. Yelah. Sebab orang empunya tu kat dalam rumah tu tidak menghidupkan rumah dengan ibadah. Kita selalu kena ingat, bila kita hidupkan rumah dengan ibadah, maka Allah akan turunkan rahmat. Yes. So apabila kita di dalam naungan rahmat Allah, insya-Allah memang tidak ada makhluk pun di dunia ni yang boleh mengacau kita. InsyaAllah. Yakin kepada Allah SWT. Termasuk lagu ni. InsyaAllah. So nak kena selalu yakin astagfirullah. So nak kena selalu yakin kepada Allah SWT. Walaupun kita baca macam Ustaz cakap Al-Fatihah pun, walaupun Al-Fatihah, tapi yakin, it's very effective, Very powerful. very powerful. Okay, so faham tak? Faham. Cak. So itulah dia sikit perbezaan antara Zeman dan Kunci Rumah. Baru nak buat scream. Okey. Itu aku sebenarnya, bukan hantu. Okey lah. So itulah sahaja untuk episod kita minggu ni. Tapi kalau korang pasal satu orang tak banyak berbual. Tak, sebab aku tengah khusyuk. Masya Allah. Khusyuk. Okay, so kalau korang perlukan bantuan kunci rumah ataupun bantuan untuk ruqyah, susah betul lidah aku nak cakap ni. Boleh hubungi Ustaz Hidayat. Aku terfikir kejap nama dia, Ustaz Hidayat, dekat IG dia ataupun dekat IG kita. Ya. Okay, kalau korang perlukan produk pun ada dekat Ustaz punya IG, boleh check it out. Boleh tanya kita juga kalau nak. Okay, so other than that, aku rasa tu je lah kan for this episode. Also in case lah kan, kadang-kadang macam orang ni segan tau. Macam orang ni, macam para penonton ni yang ada bermasalah, ada some penonton orang malu nak approach. Macam either nak approach Ustaz Hidayat atau nak approach kita tentang yang korang ni ada masalah. Don't worry, you can just either DM us or either DM Ustaz Hidayat. Okay, everything will be PNC. Because it's between us and you, or because at the end of the day pun is masalah you, we are trying to help you. Correct. Jangan malu-malu. So and from our side juga memang ada hadis Nabi SAW, sesiapa yang menjaga aib seorang akhirnya, maknanya brothers in Islam, maka Allah akan jaga aibnya di akhirat. So kita pegang teguh kepada tu benda. So kita akan menjaga aib you. Kita akan takkan sebarkan nama semua kita letak tak. Itu bukan kerja kita. Kita kerja benda yang utama adalah penyembuhan. Correct. Itu je. Penyembuhan tu. Penyembuhan dari siapa? Dari Allah SWT. Kita hanya guide you what to do after that. Itu saja. Dan lepas tu kita letak muka korang kat tengah-tengah skrin ni. Yes. Nah gitu-gitu tu letak muka orang kat tengah-tengah. Aib. Kita jaga aib. Yes. Okay lah. And one more thing, kita ni santai. Kita for me as an walaupun Ustaz ni as an Ustaz certified by MUI semua everything, Ustaz lagi suka santai daripada Pantai. Salah. Nak cakap je tau. Nak cakap je tau. Ustaz lagi suka santai. Maknanya Ustaz lagi suka santai. So santai maknanya macam ni kita berbual, it's okay. Ustaz tak ada suka serius, suka judge. Ustaz bukan judge. Only judge can got me. Yes. Only God can judge us. Yeah, dia terbalikkan. Ni semua adalah sihir junun. Janganlah. Tak, tu bukan sihir junun. Dia yang junun tu. Bukan junun, dia juon. Dia juan seram bro. Seram. InsyaAllah. So, kalau korang at the same time, kalau korang ada story, kalau korang ada story juga nak korang yang nak kalau korang ada story juga yang korang nak share, korang boleh share kat kita, boleh DM kita juga. Kalau korang malu nak kasih nama pun, kita takkan cakap nama korang. Don't worry. No worries. Any questions pun boleh just tanya lah. Okay, dan at the same time jangan lupa like, share, subscribe. Aku lupa nak cakap dalam previous episode, aku main end je. Don't forget to like, share, subscribe and komentar below. Nanti mungkin korang akan ada terfikir lah, nanti kalau kita share story atau kalau kita tanya soalan, macam mana, how you guys gonna react. Okay, we as per now, apa yang korang nampak kita buat our episode macam gini, indoors or outdoor, kita akan baca, and at the same time in any episodes, if there's any question, we will read out. Macam sekarang ni. We will read out. It's not like kita akan reply your answers through DM. No. Tu ingat tu lah. Yeah. So bila you tanya,
what answers Ustaz akan kasih jawapan yang mana yang terbaik yang Ustaz boleh kasih is also untuk orang awam untuk tahu. Sebab kadang-kadang mungkin you yang seorang yang berani untuk berhadapan untuk kasih kita soalan, untuk soalkan kita pada kita. Dan orang lain semua masih malu-malu. So mungkin dia pun ada situasi sama dengan you, it could help. It could help. Macam itulah. So kita bantu each other lah. Dia gitu je. Habit lah, habit. Okay, insyaAllah itu saja. Okay lah. Don't forget to like, share, subscribe, komentar di komentar box below. Betul lah. Okay, next week kita buat react. Yes. So nantikan lah. Yes. Aku InsyaAllah. belum pilih video. Teruk pun. Okay. Tak dia jangan ada Betul. Benda yang tak ada. Wilayah tak ada. dia lah. Okay, that's all from us. My name is Adi. I'm Marelli. Ustaz Hidayat. We are from the Black Cats Podcast. Ciao.